Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma yang tengah menonton sesi live kita hari ini. Jom ramai-ramai lagi masuk, ramai-ramai lagi, dan yang dah masuk tu tolong share live ni supaya ramai-ramai mendapat manfaat. Okey, jadi hari ni kita nak bercerita tentang penyusuan. Tapi sebelum tu kita nak cakap lah, sempena dengan Minggu Penyusuan Sedunia ni, kita di Pak Emma juga turut meraihkannya dengan kempen kita yang kita panggil #PAMA_SupportBF. Dan istimewanya kempen kita kali ini dan sesi live hari ini digerakkan oleh SSPN sebagai penaja utama kami. Okey, sebelum kita memperkenalkan tetamu di sebelah ni, sebelum kita mulakan sesi live hari ini, kita nak ceritakan sikit info tentang SSPN ni yang tak kurang pentingnya untuk masa depan anak-anak kita. Okey, SSPN ini merupakan satu simpanan terbaik yang disertakan dengan manfaat perlindungan takaful dan terdapat 6 pakej serendah RM30 sebulan. Tak banyak pun, RM30 je sebulan, dan mengguna pakai konsep simpanan secara komitmen bulanan, dan jumlah simpanannya pula bergantung kepada pakej yang dipilih lah. Okey, jadi tak nak bebel banyak-banyak lagi, kita nak mulakan sesi live kita hari ini bersama dengan saya adalah Puan Nazira Nazir, penulis buku 9 bulan 10 hari. Masih ramai peminat buku 9 bulan 10 hari ini kan. Ini penulisnya. So lagi selesa kalau kita panggil Zira, boleh, sebab kami ni sebaya je, sama umur je. Lepas tu kalau terkeluar bahasa-bahasa utara tu, maafkanlah ya. Okey, so kita tak nak dah buang-buang masa, kita terus nak ke soalan yang pertama. Okey Zira? Boleh sangat. Okey, topik kita hari ni ialah cabaran journey seorang ibu menyusu. Betul tak Zira? Bila kita menyusu ni, dia tak semudah ABC. Sangat. Susah. Ya, Okey, memerlukan pengorbanan yang banyak. Lepas tu banyaknya air mata kan. Okey, tapi ia membahagiakan. Betul Zira? Setuju tak? Sangat setuju. Okey, so Zira, soalan kita yang pertama. Boleh tak ceritakan pengalaman dan cabaran Zira sendiri ketika menyusukan baby? Tadi thank you so much Amy. Yes. Tadi kan Amy ada cakap menyusukan anak ni tak semudah ABC 1, 2, 3. And even Amy pun, saya rasa macam Amy pun pernah juga menangis. Bukannya menangis sebab tak larat ke apa, menangis sebab kena gigit pun mungkin ia juga pengalaman juga, betul. betul. Nanti saya akan cerita benda tu lah. Tapi kan bila kita cakap menyusukan anak ni kan, benda ni adalah dalam Islam pun Allah memang minta untuk kita menyusukan anak sehingga usia 2 tahun kan. Dalam surah Al-Baqarah pun kata kalau kita nak menyusukan anak ni, nak melengkapkan penyusuan susu ibu sampailah 2 tahun. Tetapi yang jadi problemnya sekarang, walaupun time tengah pregnant kan, kita dah cakap, ya Allah ya Tuhanku, saya nak sangat ni susukan anak dalam kandungan saya sampai 2 tahun. Baik kan? Mulia hati sangat. Tetapi bila kita dah melahirkan anak, cabaran dia Amy, Masya Allah banyaknya. Yes. Kanan, kiri, tepi, belakang, atas, bawah, Facebook, netizen. Semua tu ada. Betul. Dan faktanya adalah 3 daripada 4 ibu yang menyusukan anak gagal meneruskan proses penyusuan dia sampai 2 tahun. Sebab siapa? Sebab orang sekeliling dia. Ni kita tak mau ni. Suami dia. Ibu mertua dia, ayah mertua dia, keluarga mertua dia, ipar dua dia, mak dia, ayah dia, dan mungkin keluarga dia, kawan-kawan dia dan orang sekeliling. And even kalau dia datang, macam contoh datang kat Pak Emma ni, bercakap dengan Amy, kita rasalah positif. Jumpa Kak Ita, jumpa Zira, jumpa semua orang yang dekat sini. Di sebalik Pak Emma ni yang saya datang tadi, semua cakap positif. So kita akan teruskan penyusuan susu ibu. Berbeza kalau siapa di sebalik ibu-ibu ni, siapa kawan-kawan dia semua kalau cakap negatif, benda tu akan membuatkan dia down untuk terus menyusukan susu ibu. Satu benda, story yang saya nak cerita, benda ni adalah kisah benar Amy. Okey. Sedih cerita ni. Okey. Ibu ni, ibu muda. Baru 22 tahun, kahwin. Muda. Semua orang ni bercinta, dah kahwin, dah bayar banyak ni hantaran kahwin apa semua ni. So dah berkahwin bunting pelamin, mengandung. Alhamdulillah. Bila dah mengandung, jadi dia dengan suami dia bincang, abang, nanti anak saya dah lahir ni, saya nak menyusukan sampai 2 tahun. Jadi suami dia berkata, bagus niat sayang kan, nak menyusukan anak sampai 2 tahun. So which is very good lah. Selepas melahirkan anak, cerita dia, isteri dia ni kurus yang amat. Berat dia 45 kilo. Oh, okey. Walaupun umur dia dah 22 tahun lah, maknanya dah mengandung, dah melahirkan anak 5 kilo. 45 kilo. Jadinya, apa yang terjadi adalah selepas melahirkan anak, mak mertua dia ni, dia ingatkan akan support dia punya proses penyusuan susu ibu. Okey. Tetapi, but what happened?
pada satu ketika berpantang pada hari ke-7 berpantang tak silap saya, mak mertua dia kata, Ain, tak apa, pergi mandi, mak jaga anak. Okey. Macam boleh hidu kisah. Macam boleh hidulah selepas kisah itu. ni kan. Tapi okey. Tapi dia mandi, dah tak sedap hati, dia turun bawah dan apa yang terjadi, dia tengok mak mertua dia tengah suap susu formula okey, tak nak sebutlah, susu formula orang dewasa. Susu formula yang kita minum, susu tepung kita ni, bukan susu formula bayi. Kepada bayi tu menggunakan sudu. Lepas tu Ain tu datang, mak, kenapa mak buat macam ni? Anak saya nak susu sampai 2 tahun, saya tak nak campur mak, baby baru 7 hari. Lepas tu mak mentua dia cakap, kau sedar tak diri kau tu tengah kurus macam ni? Kau nak aku punya menantu aku punya keturunan, keturunan aku kurus macam ni, aku tak nak anak aku kurus macam kau. Ya Allah, dia cakap macam tu. Anak dia lahir 2.6 kg. Dan sebenarnya itu kadang-kadang standard lah pun juga. Kita faham. Betul. Yang tak faham ni siapa? Iyalah. Orang sekeliling mak mertua ni. Jadi dia pun menangis, dia merayu. Dan yang paling sedihnya, selepas itu mak dia tak boleh nak menyusukan anak dah dengan susu ibu. Mak mertua dia memang jaga penuh anak tu dan bawa tidur bersama. Ya Allah, itu yang paling sedih. So, lepas tu yang saya sangat-sangat tak suka keadaan ni, saya akan dapat support daripada husband untuk tolong wife. Tetapi bila pergi tanya, suami dia jawab apa? Sayang, mak saya adalah syurga untuk saya. Saya kena dengar cakap mak saya. Saya tak payah, tak boleh nak dengar cakap awak sebab mak saya syurga. So isteri ni mengalami depression yang sangat hebat. Bila dia bercerita pada saya, kita yang menangis. Dia pula cakap, Kak Zira, sabar ya, saya kuat sebenarnya. Kita pula nangis. Kita pula yang saya tanya macam mana adik boleh kuat, sebenarnya saya tak kuat. Tapi setiap hari saya menangis, saya pertahankan susu ibu sampai bengkak-bengkak. Mak mertua saya kata, picitlah keluarkan sendiri, kau tak payah bagi, siap bagi gobes dan sebagainya untuk tekap. Itu cabaran yang memang dia lalui. Sampai yang alhamdulillah Allah izinkan ada good news juga untuk diorang bila selepas beberapa hari itu anak tu sakit, batuk, demam dan cirit-birit. Bila bawa pergi hospital, Ain ni dia bijak. Dia cakap, mak, saya sakit, saya tak boleh bawa anak pergi hospital. Saya nak mak bawa. Bila mak dia bawa pergi hospital, itu memang benda terbaik yang Ain buat. Hospital nasihatkan mak dia, mak mertua dia, apa tindakan yang makcik buat ni adalah tindakan yang sangat salah. Sebab instead of bergaduh dengan mak mertua dia baik dia bawa terus jumpa dengan doktor. Betul. So doktor nasihat. Bila doktor nasihat, barulah faham. Dia macam ni tau Amy, orang zaman dulu, karakter mereka memang dia cakap makan garam dulu daripada kita. So kita ni mungkin orang yang kita belajar, kita mengkaji, kita baca buku, tengok Pak Emma, tengok Semua Mak Separi, kita tahu ilmu-ilmu ni. Tapi dalam masa yang sama kita ni bergolaklah hati, macam mana aku nak bagi tahu pada orang sekeliling aku ni yang sebenarnya aku nak menyusukan anak tapi aku tak nak cari gaduh dengan hang. Kan. Yang hang kedegak sangat macam itulah kalau ikutkan kan. Orang kedegak. Tapi bagus Ain ni. Dia suruh doktor pergi, suruh doktor tu nasihat mak dia tu, mak dia pun tak minta maaf. Tapi dia faham, dia kata tak apalah, kau teruskan menyusukan susu ibu. Alhamdulillah, at least menanglah juga kan di situ. Walaupun anak dia terpaksa sakit untuk menyedarkan mak mentua dia. Okey, kalau macam Zira sendiri sewaktu menyusukan ada apa-apa masalah tak? Masalah Zira paling hebat sekali anak-anak kuat menyusu. Alhamdulillah. Sepanjang tempoh menyusu, badan saya memang akan susut. Dan sekarang saya tengah menyusukan anak yang ketiga. Okey, umurnya? Umurnya 1 tahun 4 bulan. Nur Maisha Humaira, satu-satunya anak perempuan. Amy, kita ingat anak lelaki yang menyusu kuat. Dia tak boleh, Amy. Kalau dia nampak kita, dia tarik-tarik macam ni, Amy. Dia tahu location, dia tahu kat mana saluran untuk mendapatkan susu dia tu. Dia tahu Dia tahu. Jadi anak ni dia bijak. Saya nampaklah macam perjalanan saya daripada saya mengandung. Saya percaya benda ni. Saya harap macam this one boleh kita jadikan panduan sebab saya dengar benda ni daripada mak saya, daripada orang-orang hebat. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan ketika kita tengah mengandung, benda tu akan terbawa bersama-sama dengan proses kita tengah menyusukan anak. Contohnya kan masa saya mengandung anak pertama, saya suka bercakap. Saya buat host time tu lah. Lepas tu waktu anak kedua, saya suka menulis pasal kehamilan. Jadi dua anak ni dia ikut apa yang saya buat. Time saya mengandung. Lepas tu dibawa pula time menyusukan anak, saya continue. Waktu menyusukan anak yang pertama, saya suka menyanyi, berzikir, apa benda. So sekarang dia suka menyanyi.
Dia sebenarnya waktu anak kedua, Okey. waktu saya menyusukan anak, saya ada satu karakter, saya kata, ya Allah, ketika aku menyusu, aku sedar aku tengah dapat pahala. Okey. Dan ketika ini juga saya ambil phone, Ha. saya transfer duit kepada anak-anak yatim. Oh ya Allah, Tuhan. Saya akan buat benda. Saya kata saya nak dapatkan pahala berganda kan. Jadi saya transfer duit. Sekarang anak saya tu, saya nampak dia kan, anak kedua ni, dia ada helper saya, maid saya kat rumah. Dia datang duduk, kami set up bilik. Bila set up bilik dekat dia, anak saya datang kat saya, Mak, bilik Kak Rahmah tu tak ada aircon lah, Mak, nak ambil duit. Beli aircon pasang. Padahal dalam ambil duit dia RM12, RM13 je ni. Yang itu umur berapa tu? Yang nombor 2 tu? Sekarang dia 5 tahun. Oh, cerdiknya. Tapi dia faham. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, sebenarnya kan bukan saja time kita pregnant, tapi time kita menyusukan anak tu pun, waktu kita menyusu tu, kita mintalah doa ke Allah, ya Allah, saya nak anak saya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Masuk kan? Yelah doa tu. Kita dah doa ibu menyusukan anak dapat dapat pahala lagi. Betul. Satu benda yang Ustaz Don bagi tahu pada saya dan kami di Sembilan Bulan Pagi, dia cakap, Nazira, ibu yang menyusukan anak tu, dia bukan sahaja transfer rahmat tu pada diri dia dan anak dia. Tapi rahmat tu sampai kepada, macam saya lah, saya datang, saya menyusukan anak kan. Amy dapat, semua orang dapat. Cameraman dapat, jiran dapat. Free je kan? Free, semua dapat rahmat. Dapat kebaikan. Apatah lagi kalau kita support ibu yang menyusukan anak tu. So amazing lah. Kita duk ingatkan, okey, menyusukan anak dapat pahala. Sampai 2 tahun, anak sihat, mata cantik, telinga okey, apa semua kan. Padahal di sebalik itu, Allah Akbar, banyak sangat kelebihan yang lain. Okey, sebelum kita nak ke soalan yang seterusnya, Zira, Amy nak mengingatkan, sukanya nak mengingatkan kepada anda semua yang sedang menonton live kita hari ini, dibawakan dan digerakkan oleh SSVN sebagai penaja utama. Okey, kita nak ke soalan yang kedua. Okey, selalunya macam tadi Zira dah share satu cerita tentang ibu muda tadi kan, tapi selain masalah yang tidak disokong oleh orang sekeliling ni lah, apa lagi masalah yang common dihadapi oleh ibu yang menyusukan baby? Boleh tak cerita? Boleh. Kita ni kan, kalau dulu kan, sebelum kahwin kan, kita punya lebam mata kurang kan? Kurang. Lepas tu dah mengandung ni, bertambah. Lepas tu masa dah menyusukan anak, lagi bertambah. Ada cerita betul tau. Masa saya tak sihat hari tu, saya cakap kat suami saya, Bang, saya rasa saya tak cukup tidur lah malam tadi sebab Maisha ni dia kuat menyusu. Setiap malam dia mesti tarik dia nak menyusu, jadi saya rasa tak cukup tidur. Suami saya cakap, tidurnya terganggu lah kan. Saya nampak awak tidur okey je malam tadi kan, macam nyenyak aje. Lepas tu saya mengadu benda ni dalam 5 hari. Lepas tu suami saya dia buat apa? Dia beli dekat saya fitness band. Ni, yang saya pakai ni. Okey. Saya buka lah. Benda ni saya tak bagi tahu brand apalah, tapi benda ni boleh cari. Ni tolong pakai, ibu-ibu menyusu yang mengandung tolong pakai. Dia ni adalah tracker untuk diri kita, which is kita boleh tahu berapa lama kita tidur. Nyenyak ataupun tak kita tidur. Boleh jadi bukti. Pinjam phone sekejap, boleh jadi bukti. Okay. Kita minta phone sekejap, boleh. Okey, dekat sini. Okey. Bila kita pakai benda ni kena pakai 24 jam. Benda ni adalah bukti untuk seorang isteri menunjukkan pada suami bahawa dia bukannya tidur nyenyak pun dan tak cukup rehat. Tak cukup rehat pun. Husband kena bantu. So dekat dalam ni Amy, kita boleh install dia punya tracker lah. Ada health ni. Jadi semalam saya tidur 6 jam 48 minit. 6 jam 48 minit. 6 jam 48 minit. Jadi kita tengoklah. Tunjuk dekat suami. Ni bukan untuk kita ya. Abang, semalam saya tengok abang awake 4 kali saya awake abang. So kita boleh tunjuk pukul berapa kita bangun. Kita boleh tunjuk 3 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi. Jadi suami tengok, betul lah, isteri aku memang tak cukup tidur setiap malam. Menariknya bukti kita tak payah nak cakap mulut dah sekarang ni. And dekat dalam ni pun dia akan bagi tahulah point kita, apa yang kita perlu buat. Seorang pertama-tama kita menyusu anak, kita kena cukup tidur. At least 6 jam tanpa bangun. Tapi Amy, kalau kita cakap pasal ibu yang menyusukan anak, kita takkan dapat cukup tidur disebabkan kita kena mengosongkan payudara kita setiap 2-3 jam. Tambah-tambah anak yang suka mengemping tengah malam, sakit pinggang, sakit badan kan. Dan saya pernah buat kajian benda ni kepada 3 orang wanita yang menyusukan anak. Dan memang betul, secara purata, semua wanita yang menyusukan anak, waktu tidur malam, dia akan berjaga 3, 4 atau 5 kali.
Pengorbanan tau sebenarnya. Dan yang paling sakit hati bila kita nampak suami kita kat sebelah berdengkur. Sakit hati. Bang, sabar yang. Bang, sabar yang. Lagi sakit hati, sabar yang tu sambil sabar, pejam mata. Pejam mata. Itulah, itu antara cabaran. Ada banyak lagi cabaran ni. Nak saya cerita ke? Boleh. Selain daripada tu, bab makan. Kadang-kadang kita tak dapat nak makan. Kita utamakan anak kita makan. Sejak saya ada 3 orang anak ni kan, kadang-kadang breakfast pun tak sempat. Yalah. Nenek saya akan marah. Nenek saya cakap, hang tu yang makan dulu. Kenapa nak sibuk nak bagi anak makan dulu? Masalahnya tak nak makan. Kita memang akan utamakan anak. Betul. Ada je benda. Ada satu cerita Korea ni. Benda ni sedih sangat-sangat. Ibu ni meroyan disebabkan oleh menyusukan anak. Ada cerita. Disebabkan menyusukan anak, bebanan daripada husband, rumah tangga nak kena jaga. Tapi yang selain daripada rumah tangga, daripada emosi, daripada kerja-kerja rumah yang dia nak kena buat, benda yang paling mencabar bagi seorang ibu adalah menyusukan anak. Betul. Sebab kan bila kita menyusukan anak, saya harap sangat kepada anda yang tengah tengok ni, tag para suami. Sebab saya nak bagi tahu benda ni. Tolong tag para suami, share banyak-banyak, bagi tahu benda ni minit ni saya nak bagi tahu. Tuan-tuan kena tahu, bila tuan-tuan, macam tuan-tuan berpuasa, mungkin dalam seorang lelaki berpuasa dalam pukul 4 petang tu dia akan rasa macam dia rasa dah lapar, bunyi dah krek-krek kan perut dia kan. Bayangkan seorang ibu yang mungkin dia tak breakfast, dia tengah menyusukan anak dengan dia tak makan lagi, dia punya segala khasiat tu pergi kepada anak. Bayangkan macam mana lemahnya kudrat dia, macam mana penatnya badan dia, macam mana letihnya emosi dia dengan bengkak sana sini, dengan tak dapat nak mandi betul-betul dia. Cuba bayangkan macam mana keadaan dia. Tuan-tuan kena tahu, bila tuan-tuan bantu isteri tuan-tuan, tambah-tambah tengah menyusu, tuan-tuan pergi hulu kat dia, sayang, makanlah betik ni, abang tengok sayang penat. Mungkin bermain angguk je kat belakang kan. Mungkin sayang Dia penat. buatlah tu kot, dia buatlah tu. Bagus tuan. Jadi teringat kan, teringat pernah bagi isteri makan. Bila nampak isteri kita tengah menyusukan tuan-tuan, tolong pergi bagi betik ke, bagi makanan sayang, mai abang suap. Pahala tu datang kepada tuan. Benda ni cerita benar, Amy. Ramai suami kat luar sana ingat mengandung, melahirkan, pantang, jaga anak, menyusu, all is for the woman, for the wife. Tapi dia tak sedar pun sebenarnya di sebalik semua tu Allah bagi amanah untuk dia tu, untuk dia jaga. Betul. Dan benda ni real, fakta untuk para suami. Kena tahu, bila tuan-tuan bahagiakan isteri tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat rahmat tu, tuan-tuan akan terkejut dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Bila tuan-tuan sakitkan hati dia, lepas tu dia menyusu, tuan-tuan tak endahkan dia, dia kata dia tak cukup tidur, tuan-tuan pun buat dek je dekat dia, tuan-tuan akan tengok apa benda yang terjadi dalam life tuan-tuan. This is a fakta. Ustaz Abid Liu bagi tahu. Itulah. Nak cerita lagi ke? Satu lagi. Ustaz Abid Liu bagi tahu. Jangan sesekali pernah membandingkan apa yang tuan-tuan buat dengan apa yang isteri tuan-tuan lalui. Maknanya, kalau kita sentuh daripada segi penyusuan susu ibu, penyusuan susu ibu tu sendiri dah membuatkan seorang ibu lemah badannya dengan time mengempeng, tak boleh nak kona-kona pergi mana. Betul. Orang lelaki kalau tidur selalu kita nampak tidur melentang tidur Menyerap macam ni macam itu. kan. Tangan kat sini macam ni kan. Orang perempuan tidur macam mana position Amy? Gitu macam je lah. Kan? Tak kiri, kanan. Sakit tahu tak? Lenguh habis semua pinggang. Kameraman pun angguk-angguk. So memang kita faham. Tak tahulah dia tu berkongsi kesakitan ke atau alah aku pun tidur macam tu lah. Gini kan. Itulah. Aduh, Okay. tapi Ustaz Abid dia bagi tahu kena faham keadaan isteri tu. Macam yang saya cakap tadi, antara cabaran-cabaran orang menyusukan anak ni, selain daripada dia tak boleh tidur, bengkak susu dia. Bila bengkak susu dia, Amy, nak keluarkan dia dengan puting buta lagi. It's not easy. Boleh demam isteri tuan tu kalau tuan tak jaga. Untuk para suami, time kahwin tuan-tuan suka kan? Suka pegang-pegang isteri, selesai isteri kan? So buat benda ni, amalan ni, time isteri tengah menyusukan anak, tolong sangat-sangat 3 bulan sekali ataupun everyday okey je. Tak ada masalah. Boleh buat, tolong urut payudara isteri, minta isteri baring, urut daripada bahagian ketiak dia. Tarik. Benda ni mujarab, Amy. Kalau kita urut, kita rajin urut kan, kita tak ada blok kat situ, susu kita banyak insya-Allah.
Ni suami buatlah. Kadang-kadang mesti malu lah. Sambil urut tu doakan juga doa. untuk kemudahan That's true. isteri. That's true. Ya Allah, bagilah susu banyak. Betul. Sebenarnya tak susah pun, tak payah keluar modal pun. Kalau macam Zira cakap kan, tolong urut semua tu, tak payah bayar. Perlukan usaha dan keprihatinan suami sahaja. Okey, kita nak ingatkan sekali lagi Zira, yang sesi live kita hari ini digerakkan oleh SSPN sebagai penaja utama kita. Alright, soalan yang seterusnya. Faktor masa merupakan antara perkara lah yang menyukarkan proses penyusuan ibu ni kan, especially untuk ibu yang bekerja lah. So macam mana seseorang ibu nak berdepan dengan masalah ni? Masya Allah, sedihnya dengar benda tu. Kan? Okey, kawan-kawan saya sangat tabik spring. Saya tahu mesti ada yang tengah tengok sesi live ni. Saya doakan supaya anda bertambah-tambah rezeki. Semoga perjuangan ini Allah mudahkan anda sehingga menyusukan anak sampai 2 tahun dan semoga segala doa dan niat-niat baik anda Allah makbulkan. It's not easy for a mother yang bekerja, yang balik nak masak, nak uruskan anak sekolah, nak iron baju dan sebagainya. It's not easy. Nak lipat kain lagi. Kain kan masalah paling besar kan, untuk kita lipat kan, stres kan. Itu rasanya masuk bawah list sekali akan kita orang buat kalau kerja rumah kan. Itulah. So bayangkan kalau duduk menyusukan anak, macam mana untuk ibu-ibu. Amy tanya tadi pasal pengurusan masa kan. Banyak kali saya tengok kawan-kawan saya tabik sprint dengan diorang. Diorang dekat Amy, kejap-kejap kejar pergi pump susu. Simpan, kejap-kejap pump, simpan. Ada yang satu kes tu nasiblah susu yang disimpan dalam peti ais tu tak nyaris diminum kawan lelaki kat office. Lepas tu kita pun ajarlah cara. Jangan pandai-pandai pun. Dia pergi letak dalam satu botol susu. Macam ada sejenis susu segar tu. Dia masukkan dalam botol tu. Saya kata jangan puan, hati-hati. Simpan dalam milk storage sahaja. Tulis nama anak. Sebab ada salah orang lelaki pula nak pergi minum. So kena careful. So cabaran dia, masa dia waktu dia tengah bekerja, dia memang sangat-sangat dia kena curi-curi masa. Kan sometimes ada ibu yang tak makan pun dekat office. Betul. Sometimes dia siapkan makanan bekal, dia datang makan dekat office. Ada yang paling sedih sekali, bos tak faham langsung. Dia nak menyusukan anak time meeting, dia nak pump susu pun dia tak boleh. Lepas tu time meeting yang sedihnya, dah lah dia tak makan. Dia datang join meeting, bunyi crack tu kan. Bos cakap berhenti, awak mengganggu saya. So orang-orang sekeliling yang bekerja ni lagi emosi dia terganggu sebab orang sekeliling tak faham. Yalah, ada yang kawan pula datang, kawan bawang ni dia cakap kau tak payah bagi anak susu susah-susah ibu pun, je kau bagi kan. je formula milk. Macam tu. Betul? Dia pun rasa sangat-sangat tertekan. And even saya Amy, saya perjuangkan susu ibu pada anak-anak saya walaupun saya bekerja. Saya bukannya bekerja full time. Saya selalu pergi syuting. Saya kena bekerja, jumpa orang, sembang semuanya. Anak-anak saya akan bawa bersama. Setiap kali meeting, saya masa Nur Maisha, setahun ke bawah, dan semua anak-anak saya, ke mana sahaja saya pergi meeting ke apa, saya akan dukung, saya akan bawa. Setiap kali saya meeting ke apa, saya nak menyusu, saya menyusu, tak kisah. Sebab bagi saya macam susu ibu, payudara seorang wanita kena kosongkan 3 jam sekali. Direct feeding adalah yang terbaik untuk anak dan juga mother. Untuk selain pada bonding, mother dapat doakan anak dia secara direct. Memang sangat berkesan. Anak pun dapat nutrisi. Kan? Orang kata bila kita pump susu ibu ni, dia punya bonding dengan anak ni kurang. Tapi bagi saya, untuk ibu-ibu yang bekerja, macam Amy tanya tadi tu, pumplah susu sebanyak yang mungkin ataupun untuk keperluan anak puan tu tanpa puan rasa memudaratkan kesihatan puan. Itu dah cukup terbaik. Sebab kadang-kadang Amy, saya rasa sangat-sangat kesian dengan ibu yang menyusukan anak ni. Adalah golongan-golongan ni, dia akan cakap, kau tak payahlah pump susu, kau tak payahlah penat badan, lepas tu susu kau tak berkhasiat pun sebab aku tengok anak kau tak comel pun. Ya Allah. Kisah-kisah macam tu yang sebenarnya menekan emosi isteri ni untuk dia berjuang susukan anak. That one memang kesian Amy. Itu yang bekerja. Sebab tu kalau Amy tanya tadi, dia nak bahagikan masa dia, saya memang sangat tabik spirit untuk ibu yang bekerja, yang bahagikan masa dengan sangat perfect tu memang hebat. Kesian ni, apatah lagi dengan orang sekeliling ni. Doalah yang baik-baik untuk dia. Betul. Tapi sebenarnya bukan saja ibu yang bekerja, ibu yang duduk kat rumah pun, suri rumah pun sebenarnya pengurusan masa tu kan? Sangat. Sebab sekejap nak ke sana, sekejap ke sini, sama je penat sebenarnya. Sebab walaupun duduk kat rumah, tapi dia punya ruang lingkup kerja tu besar tau. Satu rumah tu nak kena jaga. Lagi rasa segan dengan anak-anak lelaki. Macam anak-anak lelaki saya dah besar, 7 tahun, 5 tahun. Saya nak menyusul adik ni, Mom, can I try a bit?
Ma, why you give to Maisha and not give to me? Oh, okey. Kita macam, janganlah duk minta-minta time ni. Lepas tu yang kecil tanya, how come the susu came out from that? Macam mana susu keluar? Banyak pula soalan Cabaran kan? untuk ibu yang menyusu dekat rumah berbeza, dekat tempat kerja beza. Dua-dua ada cabaran dia. Betul. Tapi dua-duanya orang kata dapat pahala lah. Pahala. InsyaAllah. Betul. Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita duduk pun, kalau kita menyusukan anak tu besar manfaat kepada kedua-dua ibu dan anak dan juga yang dijanjikan oleh Allah lah. Betul, Kan? betul. Setuju. Okey, sekali lagi kita nak ingatkan yang sesi live kita hari ini digerakkan oleh SSPN sebagai penaja utama. Yang tengah tengok, kalau tak share, tolong share live ni. Yang dah share lagi ke tempat-tempat lain supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat dari perkongsian Pak Elma bersama dengan Puan Nazirah kita hari ini. Tadi Zira pun dah ada explain sikit, tapi kita nak minta tambah sikit lah soalan kita yang kelima ni, kita nak minta Zira untuk terangkan kepada para suami yang mungkin tengah menonton sekarang ni, peranan mereka ni untuk menyokong perjuangan isteri yang menyusukan bayi. Ya, kepada anda yang tengah tengok ni, saya minta tolong sangat-sangat sekarang di saat ini tolong tag para suami, tolong share dan tag suami sebab saya nak bagi tahu satu ilmu yang suami kena buat every day untuk isteri yang tengah menyusukan anak. Okey. Sekejap sedap tak? Sedapnya. Sedap kan? Jangan berhenti. Sedap kan? Berhenti. Sedap kan? Sebenarnya sentuhan, pelukan dan kasih sayang adalah ubat yang sangat terbaik yang free of charge yang boleh membuatkan seseorang itu tenang emosi dan fizikal. Sebenarnya bukan wang ringgit, sebenarnya bukan orang lain yang datang urut sentuhan daripada suami tu. Bayangkan Amy, urut Amy sekarang, yang saya ni orang yang kita baru kenal ni, yang urut pun Amy rasa sedap, apatah lagi sentuhan daripada suami. Betul. Untuk ibu yang menyusukan anak, para suami yang tengah tengok ni, anda adalah suami yang sangat-sangat hebat. Betul. Tolong sangat-sangat every day bila isteri menyusukan anak ataupun tak, datang sentuh dia. Sentuh dia, tanya dia, sayang, macam mana hari ni? Anak minum susu? Sayang makan tak? Okey tak? Saya okey tak hari ni? Saya sakit-sakit? Tanya dengan dia. Lepas tu cakap dengan dia, sayang kalau sakit bagi tahu dengan abang. And ayat yang paling penting yang boleh membuatkan dia rasa mencurah-curah happiness dan juga susu dia adalah terima kasih sebab korbankan masa sayang untuk menyusukan anak kita. Bagi tahu dengan dia. Cakap benda-benda yang bagi semangat pada dia. Sebenarnya kan kata-kata seorang suami, peranan dia, sentuhan dia akan membuatkan susu ibu seorang isteri melimpah ruah. Dan itu boleh menjadi mood booster paling berkesan untuk seorang isteri menyusukan anak sampai 2 tahun. Betul. Bila kita cakap pasal sentuhan ni, cara sentuhan untuk ibu hamil, ibu yang menyusukan anak berbeza berbanding dengan kita ni. Okay. Tapi sentuhan is tetap sentuhan. Kalau tuan berkenan nak sentuh kat mana-mana isteri tuan tu, sentuhlah. Ikutlah. Ikut. Tetapi jangan lupa sentuh dekat satu pot ni. Dekat bahagian belakang kita ni. Nak tunjuk Amy tu salah kan? Kat bahagian kita belakang pusing lah, tak boleh kan? pusing. Dekat bahagian belakang ni sebaiknya buka bajulah bagi tahu kat isteri. Tuan letakkan minyak sikit dekat atas ni. Tuan sapa ni urut dia dekat bahagian tengkuk. Urut kan. Kita ni yang tak menyusukan anak pun rasa best kan? Kan Betul. Apatah lagi ibu yang tengah lenguh ni waktu menyusukan anak kita kan macam ni. Kadang kita macam ni. Lepas tu kita lenguh badan, nak tidur lenguh kan. So tuan letak minyak banyak-banyak. Tuan boleh urut. Cara urutan ibu yang menyusukan anak, tuan kena buat tangan macam ni, urutan membulat. Dekat tepi-tepi tulang belakang tu biar tengah-tengah. So maknanya dekat tepi. Urut sampai ke bawah. Lepas tu buat lagi. Urut sampai ke bawah. 5 minit ataupun 10 minit. Lepas tu urutlah tepi-tepi dia, urut belakang ni, urut pinggang, bagi dia rasa selesa. Tapi urutan yang membulat ni adalah urutan untuk kita bantu isteri melancarkan susu ibu dia, bantu dia release tension, bantu dia release stress, bantu susu ibu dia berlimpah-limpah, insya-Allah. Okey. Sini boleh pusing balik Boleh. Alright. Okey. So, Zira, kita nak ingatkan sekali lagi yang sesi live kita hari ini digerakkan oleh SSPN sebagai penaja utama kita. Thank you SSPN. Thank you SSPN. So, kita nak ke soalan yang terakhir. Sedihnya kalau bersembang dengan Zira ni rasanya tak nak balik, tak nak habis pun berhenti kan. Okey. So, bukan kebanyakan lah, adalah sesetengah ibu yang menyusu ni dia obses nak mempunyai susu yang banyak. Kan? Untuk menyusukan anak dia sebab pada dia bila susu tu banyak baru anak dia cukup, baru anak dia kenyang. Macam mana tu Zira?
Ada setengah mother ni, sebenarnya kita nak salahkan ibu pun tak boleh juga. Amy, kita akan berbalik kepada siapa orang sekeliling dia, apa pengaruh terbesar kepada dia. Betul. Saya perasan juga banyak media sosial ni yang aktivis-aktivis yang memperjuangkan penyusuan susu ibu ni is very good. Memang sangat-sangat bagus. Tapi ada beberapa benda yang jadi tak bagusnya bila contohnya lah kan, ibu ni cerita benar ya, saya nampak sendiri benda ni dan saya tak suka keadaan ni. Seorang ibu ni, dia pergi meluah dalam grup ni, page ni, page penyusuan lah. Dia cakap, "Assalamualaikum. Saya pantang hari ke-20. Masa anak pertama saya dulu, saya tak dapat nak menyusukan anak saya. Masa anak kedua ni, saya nak menyusukan anak saya penuh. Saya dah pam dah pada hari ke-20 dan saya makan milk booster ni untuk tambah susu. Boleh ibu bantu saya?" Sedap tak ayat dia tanya? Pada Amy tak ada masalah lah. Sopan kan? Yang jadi sedihnya, bila ada ibu-ibu dekat dalam tu, netizen yang mulut-mulut ni, dia jawab, "Kau ni tak membaca ke? Kau ni dah kenapa? Kau tak faham ke? Orang kata penyusuan macam ni." Bila ibu-ibu ni dia diasak oleh perkataan-perkataan negatif, memanglah ibu-ibu yang dah sedia bercakap tu, netizen tu dah pandai, dah berilmu. Bila seseorang tu tengah tanya pasal susu ibu, dia nak ilmu. Cakaplah elok-elok. Betul. Cakaplah elok-elok. Yang tadi Amy tanya dengan saya, kenapa ibu ni dia suka simpan susu banyak apa semua kan? Itu adalah sebenarnya salah satu punca yang menyebabkan seseorang ibu jadi macam tu. Dia nak tanya orang takut salah. Takut kena marah Takut kena pula. kecam. Kecaman adalah benda yang ditakuti selepas COVID sekarang ni untuk ibu yang menyusukan anak. Betul. Sebab nak cakap sikit salah. Jadi ibu ni menyimpanlah susu yang banyak. Mungkin kes ibu yang menyimpan susu dengan banyak ni bukannya sebenarnya dia nak menunjuk-nunjuk pada orang. Saya percaya benda tu. Tak ada, ingat tak penat ke menyusukan, mempam-pam susu, simpan susu, ambil gambar. Ingat tak penat dengan ke? bengkak susu Dengan lagi, bengkak apa susu lagi. Memang kita rasa benda tu oversupply. But actually what the mother try to do is she want to give a great food untuk the baby. Itu je pada asal, pada dasarnya. Tak kisahlah kalau orang cakap macam nak menunjuk-nunjuk susu, itu biarlah dia dengan Allah. We as a, jadilah masyarakat yang support penyusuan susu ibu tanpa kita fikir kenapa dia buat benda tu, kenapa tak payahlah sibuk pasal hal orang. Sebenarnya pada Amy sendiri, jika kita ni berfikiran positif dan kita menerima benda tu secara baik, akan jadi baik. Betul. Penerimaan tu akan menjadi baik. Tapi kalau kita negatif dan kita anggap benda tu macam nak belagak lah tu, nak gini lah tu, maknanya salah tu bukan pada orang tu ya. Sebab itu niat dia kita tak tahu. Tapi kita sebagai orang yang melihat ni, yang menerima benda tu, kalau kita rasa benda tu negatif, jadi negatif lah. Jadi negatif juga. Yang ada juga ibu-ibu yang Amy yang sebenarnya dia buat pam susu banyak-banyak sebab dia nak bagi anak dia kenyang. Cuma saya nak bagi tahu anak-anak kita masa dia lahir perut dia kecil je sebenarnya. So dia minum tak banyak. So samalah dalam tempoh seminggu tu dia ada ukuran-ukuran dia. Dalam tempoh sebulan dia minum tak banyak. Dalam 2 ounce tak silap saya. Tapi pada hari pertama tu sikit. Jadi ibu janganlah asak anak kita tu bagi susu dia banyak-banyak. Apa yang dia perlukan bagi banyak tu saja. So tanda-tanda anak kita dah kenyang, dia tak nak, dia tolak susu tu. And make sure lepas susukan anak, sendawakan dia. Betul. Bagi susu pada anak 3 jam sekali ataupun 2 jam sekali. Kosongkan payudara 2 jam ataupun 3 jam sekali. Kalau rasa susu mami kurang, buat power pumping. Power pumping sangat-sangat membantu. Saya nak share satulah, Amy. Dr. Hamid Arsyad, Profesor Dr. Hamid Arsyad, pakar ONG ni dah cerita kat kita. Kalau tiba-tiba susu kurang, katakan susu mami kurang, boleh masak lemak daun turi dan lobak. Dia kata isteri dia buat. Jadi. Betul-betul. Ada teringat sebab kita pernah ada event satu dulu dengan Dr. Hamid Arsyad ni. Memang dia share juga benda yang sama. Yes. Saya rasa time tu. Okay. Betul lah time tu dia cakap. And yang ni amalan yang memang menjadi pada saya cakap kat semua mak-mak ni. Every day tolong makan nasi, tambahkan benda ni. Bawang putih yang mami goreng tanpa minyak. Makan dia dalam 10 biji, 7 biji, 8 biji makan dengan memang sangat sedap. Sebab dia tak bau busuk pun. Tapi yang jadi problem dia kan, tiba-tiba suami cakap,
yang kenapa bau bawang putih ni. Tu je lah. Untuk suami, tuan-tuan jangan nak pandai-pandai komplain isteri tuan makan bawang putih. Dia makan bawang putih sebab dia nak bantu susu ibu untuk isteri tu. Lagipun tak lama lah benda tu sementara kita nak perbanyakkan susu ibu. Dan kalau benda tu yang membantu, instead of kita membazir buat benda yang bukan-bukan kan orang kata, baik kita buat cara yang alami dululah kan. Dan satu lagi yang Amy nak ingatkan juga kan Zira, kepada ibu-ibu, kadang-kadang ada sesetengah ibu mungkin dia makan lobak putih berkesan untuk tambah susu, yang makan kurma berkesan untuk dia, yang makan ulam pegaga sesuai untuk dia, tapi mungkin pada kita tak sesuai. So sebagai ibu yang menyusu, kita kena try and error dan rajin. Jangan putus asa, jangan rasa penat pun kan. Betul. Paling penting banyak minum air. Yang pasal milk booster tu kan Amy, itu pun dapat juga kecaman. Ibu ni dia makan milk booster tu untuk dapat susu dan alhamdulillah susu dia melimpah-limpah. Tapi bila pergi tanya, kau tak payahlah makan milk booster tu. Kalau kau makan pil tu, kau minum je air. Tu dah saya cakap, perempuan, badan orang tak sama. Kalau dia boleh makan, biarkan dia makan. Kita bantu cantikkan emosi dia. Yes. Itulah akhirnya kita nak cakap lah, kesimpulannya ialah berada dalam circle yang betul lah. Betul tak Zira? Tapi tadi Zira kata ada nak share something dengan kita. Boleh Zira share? Okey, kejap. Alright, sebenarnya kita kan selalu cakap pasal dalam sudut perubatan moden kan. Kita jarang dengar ustaz orang lelaki bercakap mengenai dengan susu ibu. Kepada anda, saya nak tunjuk Ustaz Don Daniel ada berkongsi benda ni. Pinjam. Nak minta ni. Ni saya ambil daripada buku 9 bulan 10 hari. Kalau anda buka dalam buku 9 bulan 10 hari, ada QR code. Kita scan. Kita sama-sama dengar apa kata Ustaz Don ni mengenai dengan penyusuan adalah fitrah manusia. Ataupun saya bagi motivasi buat isteri yang menyusukan anak. Ni okey kan? So kita scan So kita scan. Boleh. Okey, dekat dalam ni ada 90 video. Ni adalah salah satunya. So kita bagi, kita tap unmute. Kita bagi dekat Ika, suruh Ika tunjuk, tapi macam gelap. Pergi tunjuk dekat situ. Boleh tak? Kuatkan. So itu petikan dia. Petikan dia yang mengenai dengan motivasi untuk isteri susukan anak. Actually ada banyak sangat pesanan Ustaz Don tentang seorang ibu perjuangan dia susukan anak. Buku 19 kita boleh scan. Okey. So kita nak cakap juga dekat followers yang sedang join dan menonton kita punya live sekarang ni, untuk 300 peserta VIP kita, kita ada peserta VIP seramai 300 yang sedang menonton live kita sekarang ni. Kita minta untuk anda semua untuk komen saya peserta VIP berserta dengan nombor kod yang telah kita share di grup Telegram untuk melayakkan anda untuk join kita punya lucky draw nanti. So, komen je dekat bawah, tulis saya peserta VIP bersama dengan nombor kod yang telah kita share di grup Telegram, dan itu akan melayakkan anda untuk join lucky draw kita nanti. Okey? So, kesimpulannya tadi kita nak cakap yang proses penyusuan ibu ni bukanlah mudah, dan kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang positif kan, dalam circle yang sama dengan kita, supaya kita tak stres dan kita pun rasa seronok untuk meneruskan perjuangan kita itulah. Okey, Zira, sedikit sepatah dua kata untuk mengakhiri kita punya live hari ini sebelum Amy buat penutup. Menyusukanlah anak dengan penuh bahagia. Happy-happy kan, daripada kita mengandung sampai bila-bila kita happy-happy je. Kalau kita rasa kita tak happy, dengarlah video-video daripada Pak Emma kan. Dengarlah kata-kata motivasi daripada pakar-pakar kita semua kan. And paling penting, para suami, tuan-tuan adalah hero untuk seorang isteri. Tuan-tuan adalah Ultraman untuk isteri tuan-tuan selepas dia berkahwin. Seorang isteri lepas dia kahwin, dia dah tinggal semua benda dah. Huha-huha dia zaman-zaman remaja dia. Para suami, tuan-tuanlah kena selamatkan emosi dan juga fizikal tuan-tuan. Have fun, selamat bercinta, selamat menjadi pasangan suami isteri yang sangat-sangat terbaik. InsyaAllah.
Sebab pula. Okey. So Amy nak buat penutup untuk kita punya sesi live hari ini. Terima kasih kepada yang join, terima kasih kepada yang share, yang like, yang drop komen semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Puan Nazira kita ni. Kejap lagi kita nak sembang kat belakang. Kan? Okey. So Amy nak buat sikit kesimpulan daripada perkongsian tadi, yang susu ibunya adalah yang terbaik dan penting untuk pembesaran anak-anak kita lah, dan untuk kesihatan mereka juga. Jadi sebagaimana pentingnya susu ibu ni untuk anak-anak kita, penting juga untuk kita membuat simpanan demi masa depan anak-anak kita. Okey. So ingat ya, simpan jaminan masa depan. #LoveSSPN. Thank you SSPN sebab taja kita. So Nazira, kita cakap bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa live akan datang.